Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rushyadi bin Muhammad Rashid dan nombor matrik saya 102306. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Pengurusan Inovatif dalam Mempromosikan Ayam Pansu dalam Kalangan Generasi Muda di Kuching, Sarawak. Pada bahagian pengenalan, ayam pansu merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat kaum Iban di Sarawak yang mana ia mempunyai nilai budaya dan identiti warisan yang sangat penting. Makanan ini dimasak menggunakan bulu dan ia menjadi salah satu simbol budaya masyarakat tempatan sehingga ke hari ini. Namun begitu, generasi muda pada kini semakin kurang terdedah dengan makanan-makanan tradisional kerana ia lebih tertarik kepada makanan moden yang mana makanan segera. Oleh itu, pengurusan inovatif ini sangat diperlukan bagi memastikan ayam pansu terus relevan dan dikenali oleh generasi muda di Sarawak. Seterusnya kita akan beralih kepada pernyataan masalah di mana dalam kajian yang dijalankan ini, makanan tradisional semakin dipinggirkan dalam kalangan generasi muda kini dan kebanyakan golongan muda lebih cenderung untuk memilih makanan moden dan makanan segera berbanding dengan makanan tradisional seperti ayam pansu. Maka daripada itu, strategi promosi terhadap ayam pansu juga kita dapat lihat kini kurang kreatif dan penggunaan media sosial ataupun media digital juga masih belum dimanfaatkan sepenuhnya. Sekiranya isu ini tidak diberikan penekanan ataupun perhatian yang menyeluruh, warisan makanan tradisional seperti ayam pansu tersebut berisiko untuk semakin dilupakan pada masa yang akan datang. Seterusnya dalam persoalan kajian, terdapat 3 persoalan kajian dalam penyelidikan ini, yang mana persoalan yang pertama, apakah bentuk pengurusan inovatif yang digunakan dalam mempromosikan ayam pansu? Yang kedua, bagaimana kita dapat nilai keberkesanan pengurusan inovatif dalam memperluaskan jangkauan ayam pansu kepada generasi muda? Yang ketiga, yaitu bagaimana strategi pengurusan inovatif dapat meningkatkan penerimaan generasi muda terhadap ayam pansu. Dalam objektif kajian pula, terdapat 3 objektif kajian yang saya ketengahkan dalam penyelidikan saya pada kali ini, yaitu objektif yang pertama yaitu mengenal pasti bentuk pengurusan inovatif yang saya gunakan dalam mempromosikan ayam pansu kepada generasi muda. Yang kedua, menilai keberkesanan pelaksanaan pengurusan inovatif dalam memperluaskan jangkauan ayam pansu. Dan yang ketiga, objektif kajian yang ketiga yaitu menganalisis strategi ataupun pendekatan pengurusan inovatif dalam meningkatkan penerimaan ayam pansu kepada generasi muda. Dalam kepentingan kajian, terdapat 2 aspek yang saya tekankan di sini, yaitu dari aspek akademik dan aspek praktikal. Dalam aspek akademik, kita dapat lihat di sini bahwa kajian ini dapat menambahkan rujukan berkaitan dengan warisan makanan tradisional serta bidang pengurusan seni dan budaya. Dan dari aspek praktikal pula, kita dapat lihat bahawa ia membantu pengusaha makanan tradisional dalam mempromosikan ayam pansu menggunakan pendekatan yang lebih kreatif dan moden. Dan selain daripada itu, kajian ini juga meningkatkan kesedaran kepada generasi muda bahawa makanan tradisional ini perlu kita tingkatkan ataupun memberi peranan penting bagi tidak ketinggalan zaman ataupun terus relevan di masa kini. Seterusnya kita beralih kepada kajian lepas. Berdasarkan kajian lepas, penggunaan media sosial ataupun pemasaran kreatif amat membantu bagi meningkatkan promosi budaya serta makanan tradisional. Seperti yang kita dapat lihat dalam kajian Tan dan Sarbini juga menunjukkan bahawa strategi digital mampu menarik perhatian generasi muda terhadap warisan budaya tempatan. Selain daripada itu, ayam pansu juga kita dapat lihat dikenal pasti sebagai salah satu identiti budaya masyarakat Iban yang perlu dipelihara dan diwarisi oleh generasi yang akan datang. Dan melalui kajian-kajian lepas juga menunjukkan bahawa generasi muda lebih banyak dipengaruhi oleh media sosial dan gaya hidup moden dalam pemilihan makanan mereka. Selain itu, merujuk kepada kerangka teori, dalam kajian penyelidikan ini saya menggunakan teori difusi inovasi oleh Everett Rogers pada tahun 2003.
yang mana teori ini yang menekankan atau menerangkan tentang bagaimana sesuatu inovasi diterima oleh masyarakat melalui beberapa peringkat, yaitu knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation. So, dalam konteks kajian ini juga terdapat lihat bahwa penggunaan media sosial, digital marketing, dan pendekatan kreatif dianggap sebagai inovasi yang membantu meningkatkan penerimaan generasi muda tentang ayam palsu tersebut. Metodologi kajian, di mana dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kaedah temu bual yang lebih mendalam. Pengkaji menggunakan persampling persuasif sampling bagi memilih informan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan berkaitan dengan ayam palsu. Dan seterusnya, kajian ini juga melibatkan seramai 8 orang informan yang mana terdiri daripada chef, pengusaha, serta generasi muda. Dan lokasi kajian yang dijalankan juga di sekitar area Kuching dan juga kota Semarahan. Oke, dalam informan kajian terdiri daripada 3 kategori utama, yaitu chef, pengusaha, dan juga generasi muda. So, antara informan yang terlibat adalah Chef Laura, Chef Robbie, dan juga pengusaha, yaitu nama dia Claudia Michelle sebagai pengusaha makanan tradisional. Selain daripada itu juga generasi muda yang terlibat ialah seperti Danielson, Romero, Cyprian, Jasmina, dan juga Sofia. So, pemilihan informan ini amat membantu kepada pengkaji bagi mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh berkaitan dengan promosi ayam palsu ini. Seterusnya beralih kepada dapatan kajian. Sebagai objektif yang pertama, kajian mendapati bahawa penggunaan media sosial merupakan bentuk pengurusan inovatif yang utama, di mana ia digunakan dalam mempromosikan ayam palsu tersebut. So, platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya ia digunakan untuk berkongsi video makanan, proses memasak, dan kandungan kreatif berkaitan dengan ayam palsu ataupun POV seperti berikut. Dan selain daripada itu, penjenamaan modern dan juga pembungkusan yang lebih menarik juga amat membantu bagi meningkatkan daya tarikan makanan tradisional ini kepada generasi muda dan juga pelancong asing. So, walaupun terdapat inovasi dalam mempromosikan atau mempersembahkan makanan tersebut, identiti tradisional ayam palsu masih dikekalkan sehingga ke hari ini. Selain itu, bagi dapatan kajian objektif yang kedua, kita dapat lihat di sini bahawa pengurusan inovatif berjaya meningkatkan kesedaran dan juga minat generasi muda terhadap makanan ayam palsu. Informan seperti Cyprian, Jasmina, dan Sofia menyatakan bahawa mereka lebih mengenali ayam palsu melalui media sosial dan festival makanan. Maka daripada itu, kita dapat lihat bahawa generasi muda kini lebih tertarik mendapatkan maklumat melalui media sosial seperti telefon pintar mereka, dan seterusnya pendekatan kreatif seperti video pendek dan juga kandungan visual berjaya menarik perhatian generasi muda kini untuk mencuba makanan tradisional tersebut. Selain daripada itu, festival makanan ataupun program-program yang diadakan juga membawa ataupun membantu bagi memperluaskan lagi jangkauan ayam palsu kepada masyarakat luar dan juga generasi muda sekarang. Seterusnya, bagi dapatan kajian objektif yang ketiga, kajian mendapati bahawa strategi seperti kolaborasi antara komuniti ataupun penggunaan influencer dan juga digital marketing sangat membantu meningkatkan penerimaan generasi muda terhadap makanan ayam palsu tersebut. Chef ataupun pengusaha juga menggunakan pendekatan moden seperti promosi digital, lokasi restoran yang strategik, pembungkusan kreatif bagi menarik perhatian pelanggan muda. Selain daripada itu, penambahan restoran makanan warisan tempatan juga mampu membantu memperkenalkan budaya Sarawak kepada pelancong ataupun masyarakat luar. Pendekatan ini secara tidak langsung membantu memastikan bahawa bukan sahaja makanan ayam palsu
makanan tradisional yang lainnya akan terus menerus relevan dalam masyarakat modern pada masa kini. Seterusnya dalam perbincangan kajian juga, secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial ataupun pengurusan inovatif ini amat memainkan peranan yang sangat penting dalam mempromosikan ayam palsu kepada generasi muda. Generasi muda bahkan lebih tertarik kepada kandungan visual semata-mata berbanding dengan teks ataupun majalah-majalah yang mempunyai unsur-unsur perkataan yang banyak, yang mana dan juga bukan saja kandungan visual mereka tertarik, bahkan melalui pendekatan digital yang kreatif juga memainkan peranan yang amat penting bagi menarik minat generasi muda sekarang. Kajian ini juga membuktikan bahwa inovasi ataupun makanan ataupun warisan budaya boleh bergerak seiring tanpa menghilangkan identiti tradisional sesuatu makanan. So, oleh itu, strategi modern perlu digunakan pakai secara berterusan bagi memastikan ayam palsu terus dikenali serta dihargai. Antara cadangan yang dikemukakan ialah memperluaskan promosi ayam palsu melalui media sosial dan juga platform digital. Selain daripada itu, lebih banyak festival ataupun program-program makanan tradisional ataupun program budaya perlu dianjurkan bagi menarik minat generasi muda kini. Dan kajian ini juga mencadangkan agar lebih banyak restoran ataupun makanan warisan tempatan sekarang diwujudkan bagi memperkenalkan ayam palsu tersebut kepada masyarakat luar dan juga pelancong. Kerjasama antara pengusaha dan juga komuniti dan institusi pendidikan juga amat penting bagi usaha memelihara warisan budaya makanan tradisional ini agar terus relevan dan dikenang sampai bila-bila. Kesimpulannya, kajian ini berjaya mencapai ketiga-tiga objektif kajian yang telah ditetapkan. Pengurusan inovatif didapati memainkan peranan penting dalam mempromosikan ayam palsu kepada generasi muda di Kuching Sarawak. Penggunaan media sosial, digital marketing ataupun pendekatan kreatif berjaya meningkatkan kesedaran serta penerimaan generasi muda terhadap makanan tradisional ayam palsu. Oleh itu, usaha yang berterusan perlu dilakukan daripada pelbagai pihak kerana bagi memastikan ayam palsu ataupun makanan tradisional yang lainnya terus dipelihara sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Iban di Sarawak. Sekian, terima kasih.